Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Putra Wan Muhammad Alif Afiq bin Muhammad Faizul dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Batu Rakit. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah Nasib Alam yang Terus Dinodai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam kita semakin tenat. Tangisan dan jeritan meminta belas kasihan tidak diendahkan oleh penghuninya sendiri. Langit yang dahulunya biru kini dipenuhi asap hitam. Bukit yang dahulu penuh dengan keindahan alam sekarang sudah menjadi gondolan. Lautan yang gah dengan pelbagai kehidupan kini telah menjadi sugul. Hidupan lautan, terumbu karang, semua telah semakin berkurang. Mati dek kerana sifat tamak loba manusia yang tiada penghujungnya. Hadirin sekalian, bilakah kita ingin sedar dan mengambil tanggungjawab atas kerosakan yang telah berlaku di satu-satunya tempat tinggal kita? Sebelum saya mengucapkan kalam bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia kepada semua. Salam apresiasi kepada saudara pengatur majlis, barisan panel penghakiman yang penuh karisma, guru-guru, seterusnya, rakan-rakan yang sentiasa celik akal minda dan penerus wadah tonggak negara. Sidang hadirin dihormati, tajuk pidato saya pada hari ini ialah nasib alam yang terus dinodai. 5 perkataan yang nampak mudah untuk difahami. Namun adakah kita mengambil cakna tentang situasi alam kita yang semakin teruk? Kempen-kempen tentang alam sekitar seperti 4R ibarat mencurah air ke daun keladi. Sia-sia jika kita hanya mendengar sahaja dan tidak mengambil inisiatif untuk menyelesaikan krisis yang penting ini. Hadirin yang dimuliakan, hari ini saya akan membahagikan pidato saya kepada 3 bahagian. Yang pertama, saya akan menyatakan punca-punca alam kita semakin terjejas. Seterusnya, saya akan menyatakan kesan-kesan punca tersebut kepada alam kita. Dan akhir sekali, saya akan memberi cadangan jalan penyelesaian terhadap krisis ini. Antara punca utama pencemaran alam kita ialah pembakaran minyak fosil rancak diguna pakai di seluruh dunia. Minyak fosil terbahagi kepada 3, arang batu, petroleum dan gas asli. Minyak fosil terhasil apabila organisma yang hidup jutaan tahun dahulu mereput, dan sumber tenaga ini mudah didapati di seluruh dunia. Arang batu menyumbang kepada kenaikan suhu bumi sebanyak 0.3 darjah Celsius daripada 1 darjah Celsius setiap tahun, menjadikan arang batu punca terbesar kenaikan suhu global. Petroleum pula melepaskan karbon yang sangat banyak apabila dibakar, dan kes tumpahan petroleum di lautan menyebabkan kemusnahan ekosistem lautan kita. Gas asli juga antara penyumbang besar pencemaran terutama logam toksik seperti sisa radioaktif dan pelumbum tembaga. Hadirin sekalian, seterusnya, hasil pembakaran hutan menyebabkan peningkatan karbon dioksida di atmosfera dan menjadikan suhu sekeliling semakin meningkat. Akibat dari pembakaran hutan yang melampau, berlaku perubahan iklim dan suhu berubah secara sangat drastik, dan arah tiupan angin yang sentiasa berubah secara tidak langsung mencetus kepada pembakaran hutan. Kawasan hutan yang merupakan sumber utama oksigen untuk semua jenis kehidupan makin merosot. Habitat haiwan yang tinggal di kawasan hutan turut musnah. Ini akan menjadi lebih teruk kerana suhu kian meningkat saban tahun, dan jika situasi ini tidak dibendung dengan segera, hampir semua kawasan hutan akan menjadi mangsa kepada pembakaran hutan sehingga tiada lagi hutan tersisa di alam ini. Keadaan semakin getir dan kritikal. Tiada tindakan, tiadalah jalan keluar dari jilid ini sehingga penghujung zaman. Akhir sekali, pelepasan gas karbon monoksida daripada pengangkutan harian manusia. Karbon monoksida memberi kesan kepada gas rumah hijau yang berkait dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Cuaca menjadi semakin tidak stabil dan paras laut meningkat, merisikokan pulau-pulau kecil seperti Maldives dan Malaysia juga berisiko untuk tenggelam dan tidak mampu diduduki pada masa hadapan. Adakah ini yang kita mahukan? Tempat tinggal kita hilang kerana sikap tidak endah kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan,
ingin saya mencadangkan 3 solusi untuk mengatasi krisis ini. Yang pertama, generasi akan datang perlu dididik tentang alam sekitar terlebih awal. Bak kata peribahasa Melayu, meluntur buluh, biarlah dari rebungnya. Kementerian Pendidikan Malaysia perlu mengetengahkan aspek alam sekitar dalam silibus pembelajaran untuk memberi kesedaran kepada generasi akan datang agar generasi akan datang agar tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan sebelum ini. Kesedaran awal akan menjadi langkah pertama untuk membendung krisis ini daripada berterusan. Pendidikan amat penting dalam menangani krisis ini. Jika generasi akan datang tidak mempunyai pendidikan yang mantap, mereka akan mengendahkan krisis ini sehingga sudah terlalu lewat dan alam ini tidak mampu diselamatkan lagi. Seterusnya, menggunakan pengangkutan awam sebagai kaedah pengangkutan utama. Berbagai pihak perlu berganding bahu untuk menjayakan hasrat ini. Pihak kerajaan boleh memberikan insentif seperti pas LRT percuma kepada pekerja di kawasan bandar, dan kita sebagai rakyat perlu memanfaatkan pengangkutan awam seperti MyBus dan pengangkutan awam yang lain, ataupun menggunakan amalan berkongsi kereta bersama rakan sekerja. Yang ketiga, penjimatan elektrik dengan menutup suis lampu yang tidak digunakan seperti lampu ataupun kipas. Mengurangkan penggunaan elektrik dengan mengurangkan penggunaan hawa juga mampu mengurangkan penggunaan elektrik dan sekaligus menyelamatkan alam sekitar. Mentol lampu juga perlu ditukarkan kepada mentol lampu jenis jimat tenaga yang tahan lebih lama dan kurang menjejaskan alam sekitar. Hadirin hadirat, intihannya alam ini telah terseksa cukup lama. Bencana alam semakin kerap berlaku. Alam sekitar sudah berada dalam keadaan tenat. Masa semakin singkat. Ayolah kita bertindak untuk menjaga alam kita. Tidak orang lain yang mampu mengubah nasib alam kita melainkan diri kita sendiri. Kerjasama semua pihak diperlukan jika kita mahukan perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan saya agar alam kita mampu kembali seperti dahulu. Langit biru tanpa asap, lautan gah dengan warna-warni kehidupan, dan bumi terus menjadi tempat tinggal yang terbaik untuk semua hidupan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mendengar pidato saya pada hari ini.